Aha. Aha, itu ustaz yang baru. Kenapa? Ustaz Rakau yang mana tu? Aha. Aha. Oh, nisab dan haul. Kenapa? Bila kita belajar fiqh zakat, the science of zakat, sahabat kita tanya tentang zakat pendapatan secara khusus lah ya. Zakat pendapatan ni dia satu zakat yang baru, ijtihad yang baru, di mana zakat tu tidak ada dalam buku-buku fiqh yang terdahulu dalam mana-mana mazhab. Kalau kita cari, of course dalam mazhab Syafi'i zakat pendapatan tidak ada, kan? Ya. Hatta dalam mazhab-mazhab yang lain, kalau ada pun dalam mazhab Hambali, di bawah slot dipanggil al-malul mustafad, harta yang kita perolehi secara rutin. Itulah maksudnya, ya. Walau bagaimanapun, in general kita kata zakat pendapatan ialah zakat yang terhasil daripada ijtihad yang baru. Antara tokoh yang bawa mari idea ni ialah Al-Qardawi dalam bukunya Fiqhuz Zakah, dan mungkin juga ada tokoh-tokoh yang lain. Saya pada tahun 1996, bukan. Pada tahun 1997, bila saya bersama beliau di Pusat Islam Malaysia di Kuala Lumpur. Waktu tu saya baru belajar di UIA, first year matrikulasi. Kami dah bersama beliau sehari suntuk, di mana pada waktu itu kita buat wacana ataupun seminar tentang Islamic ekonomi Islam. Jadi kita jemputlah Qardawi. Saya tak tahulah siapa yang menganjurkan, tapi setahu saya waktu tu Dr. Mahathir jadi Perdana Menteri, mungkin beliau yang panggil mari. Jadi dia pun bagi ucapan juga, bagi presentation juga lah, cerita tentang Islamic ekonomi, ya. Jadi datang antaranya daripada pendapat beliau lah, ya. Jadi satu ijtihad yang baru, walaupun tidak semua negeri mewajibkannya, tak semua negeri. Setahu saya ada negeri yang mewajibkan, ada negeri yang tidak mewajibkan. Selangor mewajibkan. Jadi kita terimalah apa-apa ijtihad baru yang bermanfaat, kan? Walaupun dulu tidak ada, tapi dia satu pendapat yang sudah diterima pakai. Dan saya ingat banyak negara-negara Islam yang sudah menerima konsep itu. Dia satu benda yang baik. Tak apalah, kita ni lah, kan. Dan kita perlu tahu zakat tu juga merujuk kepada prinsip zakat sedia ada yang bersabit dengan zakat harta. Zakatul asman, zakat emas dan perak, di mana ada syarat-syarat tertentu. Antara yang paling penting ialah nisab dan haul. Nisab ni mesti cukup dia punya amount tu untuk satu-satu amount nisab dia. Dan kita pakai nisab emas lah. Itulah 80 gram emas, 80 berapa? 84 80 something lah, ya. Saya pun tak ingat yang spesifik. Tapi itu dia punya nisab. Yang kedua haul. Haul ni mana cukup setahun. Ya. Maksudnya daripada bulan pertama sampai 12 bulan kita kena kira berapa pendapatan kita, ditolak keperluan-keperluan asasi kita. Lebihan itu dianggap wang yang kita lebih, perlu dicampur selama 12 bulan lamanya. Dan jika cukup nisab, maka kita wajibkan keluarkan zakat pendapatan. Maksudnya dalam sebulan, contoh kita gaji 2,000, contohlah, ya. Tolak makan kita berapa, tolak rumah sewa kita atau rumah kita berapa, tolak kenderaan kita berapa, tolak apa penting tu, keperluan kita, lebih ada berapa, contoh lebih kita 500, kalilah dengan 12 bulan. Ataupun kalau kita nak lebih tepat, kerana keperluan kita setiap bulan tidak sama, mungkin bulan ni dia rendah, bulan depan dia lebih sikit. Sebab ada yang tak konsisten, macam kesihatan, makan minum mungkin konsisten, bayaran untuk kenderaan mungkin konsisten, every month kita bayar 500. Tapi kalau kesihatan mungkin tak konsisten. Bulan ni kita masuk klinik, bayarlah RM1, bulan depan tak bayar. Jadi sebaik-baiknya kita ada satu catatan, lebihan perbelanjaan kita every month berapa, cukup setahun, maka kita tengok berapa kita lebih. Tukar sport rim tak masuk, ya. Apa nama?
Aksesori kereta, tukar box speaker kereta kita kat belakang, gerumung, tak masuk ya. Pergi melancong, wallah ta'ala alam lah, so, saya tak masuk. Ya. Tapi kalau nak kira ada ulama kita masuk, ada tu, tapi tak nak beritahu kan. Nanti kan semua masuk kan, tak ada zakat. Itu dipanggil tatabuk rukhas, dilarang tu. Cari kat mana nak meringankan, tak boleh lah. Ni kita ambil syarat am. Jadi hak betul-betul keperluan. Apa betul-betul keperluan? Malbus, apa yang kita pakai. Makul, apa yang kita makan. Masyrub, apa yang kita minum. Maskun, apa yang kita tinggal, rumah kita. Dan yang kelima ialah markub, apa yang kita tunggang. 5 ni hak very basic, mesti ditolak. Kemudian masuklah sikit hak bersabit dengan kesihatan, hak bersabit dengan pendidikan anak-anak kita. Itu dimasukkan juga dalam keperluan. Tapi hak tadi tu, tukar sport ring apa semua, jangan masukkan dia. Itu dianggap sebagai lebihan. Tapi tukar tayar kereta, tukar minyak hitam kereta, itu penting. Melainkan kalau orang tu tukar tayar setiap bulan, bulan ni tukar tayar, bulan depan tukar tayar, tak kira. Bulan depan tu tak kira dah, bulan pertama mungkin kira. Api air, itu keperluan. Jadi kira-kira tu tolaklah ya, tolak. Mana kali sebulan berapa lebih, kalau capai nisab. Kenapa kena tunggu setahun? Sebab itu haul, itu syarat zakat harta. Emas dan perak mesti ada haul. Ada yang tak perlu haul, zakat lain. Zakat pertanian tak perlu haul. Ya, nisab saja. Ya. Dan ada sebagian ulama umpama istana dalam mazhab Hanafi, zakat pertanian nisab pun tak ada, kena keluarkan semua, kira duit. Jadi kena tengoklah dalam setahun tu lebih berapa. Kalau capai nisabnya dalam masa setahun tu, maka wajib dizakatkan. 80 gram emas plus berapa, tak tengok balik 82 ke 83, 84. Yang saya ingat 80 gram emas, macam itulah ya. Jadi kalau cukup, kita kena keluarkan zakat 2.5%. Sama juga ni yang keluarkan KWSP ni. Kalau pengeluaran kita sebenarnya dia ada 3 dah ya. Pertama dipanggil pengeluaran yang untuk cukup tempoh macam kita pencen ya. Yang itu automatik kita kena keluarkan tanpa perlu tunggu haul. Kita pencen dapat 100,000, tak payah tunggu setahun. Kalau tunggu setahun, confirm tak ada zakat. Pasal duit tu mesti kita guna, sila-sila habiskan, sebulan dah habis kan, beli tu beli ni, melabur sana melabur sini, after 2 or 3 month duit pencen dah habis, tak ada zakat. Sebab itu macam kita di Selangor, duit-duit yang kita dapat hasil daripada pencen, KRSP asal seumpamanya, tak perlu ditunggu haul, tak perlu tunggu setahun, keluar aja wajib zakat. Saya bapak mentua saya hari tu dapat duit pencen, tak banyak lah, hampir 30,000, keluarkan zakat. Saya suruh keluarkan lah ya, keluarkan. Pasal tak perlu tunggu haul ya, zakat. Itu nombor 1. Jika simpanan kita dah tamat tempoh, kita keluarkan dengan sebab pencen atau seumpamanya, maka tak perlu tunggu haul, terus keluarkan zakat. Asalkan cukup nisabnya. Nisab dia yang tadi lah, saya ingat sekarang ni kalau ikut duit 22,000 kot, 80 gram lebih tu dalam 22,000 something. Itu yang pertama. Hak ni wajib zakat ya, tanpa perlu tunggu haul. Yang kedua, pengeluaran untuk tujuan-tujuan yang khusus. Kita keluarkan especially akaun 2 lah, untuk kesihatan, untuk rumah, untuk pendidikan. Ini juga tidak diwajibkan zakat. Ya. Kalau tengok negeri-negeri ada fatwa yang pelbagai. Ini saya fokus kepada Selangor saja. Ya. Jadi setahu saya tak diwajibkan zakat jika kita keluarkan untuk sebab-sebab yang khusus. Termasuk juga kalau kita ada masalah kewangan. Hak ni lah. Kita keluarkan 10,000 kerana memang kita perlukan wang itu untuk nak meneruskan kehidupan, gaji tak cukup atau seumpamanya, maka tak diwajibkan zakat ya. Yang kedua. Dan yang ketiga, jika kita bukanlah pengeluaran untuk hal yang khusus, bukan nak bayar rumah, bukan nak bayar kesihatan, dan juga tidak ada apa-apa masalah kewangan, kita keluarkan juga yang ketiga ni. Maka dalam lihat ataupun dicampur dengan pendapatan kita yang bulanan, kalau mencapai nisabnya, dia balik kepada yang tadi, wajib juga dizakatkan, macam zakat pendapatan. Jadi kalau kita keluarkan tu
tak ada apa-apa masalah pun, kita keluarkan juga. Ia kena campur dengan pendapatan kita. Kalau pendapatan kita cukup nisab, kita kena keluarkan juga zakat. Dan zakat pendapatan kita boleh bayar awal, tak payah tunggu setahun. Haul ni kita tak payah nak tunggu setahun. Kalau kita kira memang kita akan cukup haul, cukup nisab, maka kita keluarkan awal-awal. Contoh, boleh jadi kita punya zakat 300 mungkin, kita keluarkanlah RM30 sebulan every month. Itu dipanggil ta'jiluz zakat, mengawalkan bayar zakat. Diharuskan di sisi majority, boleh ya? Walaupun sebagian kata tidak boleh, tapi yang terbaru, yang terkini, tokoh-tokoh zakat dunia kata boleh, dan itu yang diguna pakai di tempat kita. Jadi zakat pendapatan pun kita nak tengok juga ya. Boleh. Abang tanya pendek je, saya jawab punya panjang. Saya bukanlah ahli dalam bab zakat, tapi kita belajar juga fiqh zakat secara amnya macam itulah ya. Zakat-zakat yang bersabit dengan harta ini. Ada yang nisab dan haul, ada yang tak perlu haul ya. Kita melabur tak perlu haul ya. Kita melabur 20,000 dapat untung 20,000, terus kena keluarkan zakat. Sebab pelaburan dia hanya nisab, dia tak perlu haul ya. Sama juga dengan zakat pertanian yang saya sebut tadi ya. Dan sebagai zakat yang lain. Zakat harta karun, zakatul rikas, sama juga. Tak perlu haul. Jumpa je emas belakang rumah, terus keluarkan zakat. Kalau ada emas lah ya. Dan sebagai ulama kata tak perlu nisab pun. Tak perlu nisab. Mana kalau kita jumpa emas, walaupun sekadar cincin sebentuk kan, tak tahulah orang lain punya ke apa, ini harta karun tau, bukan orang lain punya. Kalau jumpa sikit besar ibu jari je, emas aleh, kalau jual pun dapatlah RM1,000. Tetap kena keluarkan zakat juga. Kerana emas tak harta karun, dia tak perlu kepada haul secara sepakat para ulama. Tapi nisab ulama khilaf. Ada ulama kata kena nisab juga. Mana kena cukup 22,000 tu, 80 gram emas tu, dan sebagai yang lain kata tak perlu nisab. Asal jumpa saja kena keluarkan zakat, walaupun sedikit amountnya. Ya, ada ulama sepakat, ada ulama tak sepakat, ada sudut nisab. Jadi macam tu lah ya. Zakat perniagaan sama juga ya. Dia kena nisab, tapi dia kena haul. Dia ada dua, satu zakat keuntungan perniagaan, satu zakat perniagaan. Dia tidak sama. Tuan-tuan simpan duit dalam akaun saving ya. Saya 2-3 hari lepas ada orang call saya, dia kata duit dalam akaun saya banyak ni ustaz, pasal duit pencen saya tak usik. Oi, kaya dia ya, duit pencen tak usik tu. Lepas tu anak-anak bagi pula masuk akaun. Jadi akaun saya bertimbun-timbun. Soalnya dia kata macam mana saya nak keluarkan zakat ya? Saya kata kena keluarkan lah kan, tengok ujung tahun berapa jumlahnya, keluarkan zakat 2.5%. Macam tu je ya. Okey, emas yang dipakai, kalau ikut di sisi majoriti para ulama tak perlu zakat. Majoriti termasuk yang standard dalam mazhab Syafi'i. Jadi kalau abang tak nak bayar zakat, abang jawablah saya mazhab Syafi'i. Tapi di Malaysia, khususnya di Selangor, wajib dizakatkan juga. Perlis pun wajib zakat juga. Cuma perlis dia ikut nisab emas yang biasa, 80 gram emas plus something ya. Tapi di Selangor dia beza. Nisab untuk emas yang disimpan macam biasa 80 gram emas, 84 macam tu lah saya sebut. Saya tak ingat Allah Taala alam. Tapi kalau zakat perhiasan dia banyak sikit. Nanti cek balik yang terkini berapa. Dalam cek kat Google je. Nisab emas perhiasan Selangor dia akan keluar. Under Majlis Zakat Selangor lah ya, LPS, Lembaga Zakat Selangor, dia akan keluarkan. Kalau tak silap saya ratus-ratus gram jugalah ya. Jadi walaupun Selangor bermazhab Syafi'i, telah diubah boleh wajib zakat juga. Jadi kalau isteri kita kan pakai emas banyak kat leher, kat tangan, minta dengan dia pergi timbang. Kalau cukup nisab yang dikeluarkan oleh Lembaga Zakat Selangor tu, maka wajib dizakatkan, ya. Saya ikut mazhab Syafi'i ni. Ini pun mazhab Syafi'i juga, tapi mazhab Syafi'i hok Selangor punya lah. Ya, boleh. Tak ada soalan lah ya. Okeylah. Ada lagi?
Ha? Tak faham? Ha? Nak bagi sendiri. Itu bila kita belajar tentang zakat, dia ada satu bab dipanggil masarifuz zakat. Kepada siapa zakat diberikan. Allah Ta'ala sebut dalam surah apa zakat ya? Surah At-Taubah ayat 60 tak silap saya. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina fi sabilillahi wa ibnis sabil. Allah Ta'ala sebut ada 8 golongan zakat mesti diberikan. Fakir, miskin, amil, mu'allaf. Mu'allaf ni ada dua. Satu orang dah masuk Islam baru, satu lagi orang yang kafir tapi kita nak jinak-jinakkan hati dia kepada Islam ya. Kemudian orang yang berhutang, kemudian hamba yang nak membebaskan dirinya, kemudian ibnu sabil, orang yang bermusafir nak balik ke tempat asalnya, dan akhir sekali fi sabilillah, yakni pada jalan Allah ya. 8 golongan ni mesti diberikan zakat. Nampak? Siapa yang bertanggungjawab nak bagi kepada 8 asnaf ini? Penguasa, Al-Hakim ya. Sebab itu zakat-zakat yang kita wajib keluarkan, amat-amat digalakkan kita beri kepada Al-Hakim untuk mereka mengagihkan kepada asnaf-asnaf yang berkenaan ya. Walau bagaimanapun, dalam buku-buku fiqh mazhab Syafi'i, sebagai ulama memberi keringanan lah untuk kita terus beri kepada sebahagian asnaf-asnaf yang berkenaan. Malah sebagai ulama kata kalau kita ada jiran yang miskin, teruslah beri kepada mereka. Ataupun kita ada adik-beradik yang tidak bernasib baik, terus beri kepada mereka, dan itu adalah lebih baik. Adalah dalil-dalilnya daripada hadis Nabi SAW. Malah isteri kepada Ibni Mas'ud, nama dia Zainab, dia memberikan zakat kepada suami dan anak-anaknya. Ya. Anak-anak yang dia jaga, laku anak dia sendiri ke, anak-anak yatim yang dia jaga ke, Allah Ta'ala. Lalu ditanya pada Rasulullah, Nabi berkata kamu dapat 2 pahala, ajrus sadaqah wa ajrus silah, pahala sedekah dan pahala silaturahim. Jadi boleh terus beri kepada orang yang berdekatan dengan kita jika kita tahu mereka tu memang asnaf. Tapi kalau kita bagi kepada bukan asnaf, zakat kita tak lepas, masih berdosa. Jadi kena pastikannya itu saja ya. Saya pun 2-3 hari lepas ada orang WhatsApp saya, bukan WhatsApp, call. Dia tanya, Ustaz, zakat fitrah ni saya nak bagi dekat saudara saya, boleh tak? Dia ni miskin. Saya kata boleh, berikan saja ya. Jadi tidak ada masalah sama sekali, insya-Allah Ta'ala. Nak bagi tahfiz pun sekarang duit banyak juga. Takut duit itu masalah tu bagi saya lah secara personal. Kalau kita bagi kepada fakir dan miskin, tidak ada pertikaian. Tapi kalau kita bagi kepada pusat-pusat pendidikan, pertama kita tidak tahu status kewangan mereka, nombor 1. Yang kedua, kalau kita bagi kepada pusat-pusat pendidikan, dia tertakluk kepada fisabilillah. Dan kalau kita lihat dalam mazhab Syafi'i, kita tak boleh beri kepada pusat-pusat pendidikan seumpama itu. Kalau ikut betul-betul mazhab Syafi'i lah. Tapi macam yang saya cakap, hari ini di Selangor pun pendidikan dia dah masuk dalam fisabilillah. Walaupun asal-asal mazhab Syafi'i, fisabilillah hanya berperang pada jalan Allah. Tak boleh buat, tak boleh beri untuk bina masjid, tak boleh beri untuk bina jalan, tak boleh beri untuk pusat-pusat pendidikan asalnya. Tapi hari ini macam pendidikan dia dah masuk dalam kategori zakat asnaf ya. Hatta saya sendiri pun masa belajar master dulu, saya juga penerima zakat Selangor. Oh, miskin lah ustaz ni. Tak. Saya diberikan di bawah peruntukan fisabilillah. Jadi Selangor dah ambil peruntukan itu, sebenarnya itu daripada mazhab Hanafi. Fisabilillah di luas. Jadi dimasukkan juga pendidikan. Tapi tak dapat bulanan lah, dapat one off RM700 untuk pelajar-pelajar yang belajar di Selangor ya. Saya dapat juga, saya ambil lah, orang bagi kan. Oh, yeah. Jadi
Nah, boleh lah, boleh bagi, tak ada masalah insya-Allah taala ya. Ya. Kalau tadi kata boleh bagi sendiri kan. Aha. Katakanlah dalam tempat kita ada 4-5 orang kena sikit. Ha. Jadi bagi 2-3 orang je yang lebih tak bagi. Nanti jap. Ya Haji cakap tadi pusat tahfiz kan? Mana tadi? Pusat-pusat pendidikan ni saya bukan kata tak galakkan. Tapi di atas faktor-faktor yang berkenaan. Kita tak tahu status kewangan mereka. Kita tak tahu status pendaftaran mereka. Sebagian tahfiz tidak didaftarkan. Bila tidak didaftarkan, kewangan dia lagi kita tak tahu. Kadang-kadang tahfiz-tahfiz individu peribadi disalahgunakan. Kita tak tahu. Jadi bukan saya tak galakkan. Memang saya tak galakkan pun. Takut-takut kita bagi tak kena. Asnaf tadi takut juga kan. Kalau bagi pada fakir miskin, saudara-saudara yang kurang bernasib baik, saya rasa itu lebih baik. Itu lebih baik ya. Boleh. Haji tanya balik tadi apa? Ada 4-5 orang kita yang miskin. Nah, bagi yang paling miskin. Level lebih kurang aja. Level lebih kurang. Kita bagi. Boleh bagi 2-3 orang. Kita boleh bagi semua. Tengoklah kita punya zakat tu banyak mana. Kalau zakat kita zakat RM100, ada 5 orang miskin, takkan nak bagi RM20 seorang kot. Tengoklah. Bagi 2-3 orang tu. Kalau banyak yang kita nak zakatkan, kita agih-agihkanlah. Tapi kalau sedikit, memadai kepada seorang atau 2 orang yang berkenaan. Saya bagi zakat pada adik-beradik. Saya bagi zakat saya pada Rohingya. Orang Rohingya. Sebab tak banyak pun. Bukan kata saya tak nak bagi kepada pusat zakat. Zakat pendapatan kita dah bagi. Ini zakat-zakat yang lain. Zakat yang kita simpan kan. Bukan duit banyak mana pun kat bank kan. Dulu ada simpanan ASB buat loan. Jadi dividen yang kita dapat tu kita keluarkanlah zakat. Pasal ASB dia tak ada zakat ya. Mesti dizakatkan. Kalau tamu haji tak perlu zakat sebab dia sudah dizakatkan. Tapi nak zakat 2 kali pun tak kisah, boleh je. Boleh, ada soalan lagi? Tak ada, insya-Allah taala. Aku liqauli azza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Mas.